Okey, sambungan 6.3 reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Hari ini kita akan masuk 6.3.2 reaksi luar negara. Kita akan kaji reaksi Indonesia dan Filipina. Okey, ini dia. Kita berada di sini, reaksi negara luar selepas kita dalam membincangkan reaksi dalam negeri. Okey, reaksi negara luar, kita akan kaji reaksi Indonesia. Okay, soalan pertama, mengapakah Indonesia mengubah pendiriannya daripada tidak menunjukkan sebarang reaksi terhadap pembentukan Malaysia kepada membantah pembentukannya? Okey, so maksudnya Indonesia pada awalnya tidak menunjukkan sebarang reaksi, tetapi pada akhir 1962, Indonesia mula membantah pembentukan Malaysia. Okey, kita kaji antara sebabnya. Okay, sebab yang pertama, Indonesia berpendapat pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk neokolonialisme yang akan mengancam Indonesia. Okay, murid-murid masih ingat siapakah negara yang juga mempunyai pendirian yang sama? Okay, so imbas kembali ya. Okay, so pandangan ini dikemukakan oleh Parti Komunis Indonesia telah mempengaruhi Presiden Sukarno mengisytiharkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia yang berkonsepkan Gangyang Malaysia. Okay, so ini ubah sikit. Okay. So Presiden Sukarno telah melancarkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia yang berkonsepkan Gangyang Malaysia. Apakah maksud Gangyang Malaysia? Ini murid boleh cari soalan nombor 5 dalam EGSA murid. Okay. So Gangyang Malaysia merupakan dasar Indonesia untuk memusnahkan Malaysia, nak menghancurkan Malaysia. Antara tindakan Indonesia termasuklah menghantar pengintip untuk memusnahkan gagasan Malaysia dari dalam secara sulit. Okey, boleh ya? Okey, so sekarang kita tengok apakah langkah-langkah, apakah tindakan, apakah cara penendangan Indonesia menerusi dasar konfrontasi terhadap Malaysia dan apa pula reaksi Malaysia terhadapnya. Okey, so ini boleh tambah sikit. Dasar konfrontasi dari segi ekonomi dan kemasyarakatan telah diumumkan pada 20 hari bulan Januari 1963. Okay. So ini nak tambah-tambah, tak nak tambah pun ada dalam soalan 4. Okay, dalam EGSA murid-murid. Okay. So, dari segi ekonomi, namun ancaman Indonesia menekan tanah Melayu dari segi ekonomi tidak berlaku kerana tindakan ini akan menjejaskan Indonesia sendiri. Okay, so ini ada dalam soalan keempat dalam EGSA murid-murid. Okay. Okay, so sekarang kita tengok apakah tindakan Indonesia dalam dasar konfrontasinya terhadap Malaysia. Okey, langkah yang pertama, menghantar pengintip dari dalam secara sulit untuk menghapuskan Malaysia. Nombor 2, menyerang kapal nelayan tanah Melayu dan menceroboh udara tanah Melayu. Okey. Tapi pada awalnya kerajaan persekutuan tidak mengambil sebarang tindakan. Okey. Okey, langkah yang ketiga, Indonesia mula menyerang Malaysia melalui Johor, Sarawak dan Sabah. Kali ini tindakan telah diambil di mana Malaysia telah meminta bantuan tentera, okey, sorry, ejaan tentera Commonwealth iaitu dari Britain, Australia, New Zealand dan Kanada. Okey, dan Malaysia mempunyai perjanjian pertahanan dengan Britain. Okay. Dan Tunku Abdul Rahman menghantar bantahan, salah sikit, bantahan rasmi kepada Setiausaha PBB iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, ini adalah antara langkah yang diambil oleh Malaysia apabila Indonesia menyerang Malaysia melalui Johor, Sarawak dan Sabah. Okey. Langkah yang seterusnya yang diambil oleh Indonesia, Indonesia telah memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia iaitu di Afrika dan juga negara dunia ketiga. Okey, so tindakan kali ini Tun Abdul Razak. Kali ini Tun Abdul Razak telah melawat negara Afrika bagi menjelaskan masalah hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia. So, dia menjelaskan apa sebenarnya masalah hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia.
Okey, boleh. Ini adalah langkah-langkah Indonesia. Okey, sewaktu Indonesia melancarkan konfrontasi. Okey. So, hubungan tegang antara Indonesia dan Malaysia berpanjangan sehinggalah pada September 1965. Okay, pada September 1965, di Indonesia telah berlaku satu pemberontakan bersenjata. Okay, yang dilancarkan oleh General Suharto. Okay, yang akhirnya berjaya menggulingkan Presiden Sukarno. Okay, so selepas kejayaan ini, General Suharto menjadi Presiden. So, Presiden Suharto ini telah menghantar Adam Malik yang selaku Menteri Luar Indonesia pada waktu itu untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Okay, so Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak Hussein pada waktu itu. Okay, so mereka mengadakan perundingan di Bangkok. So, menjelang Ogos 1966, berakhirlah konfrontasi Indonesia. Boleh, ya? Okey. So, bilakah konfrontasi Indonesia berakhir? Menjelang Ogos 1966. Okey, yang bermula daripada 1963 kan? Ya. Okey, so ini insiden yang menyebabkan ia berakhirlah. Boleh, ya? Okey, so itu adalah reaksi Indonesia. Okey, sekarang kita beralih ke Filipina. Okey, ini dia Filipina. Apakah reaksi Filipina terhadap pembentukan Malaysia? Okey, reaksinya menentang. Okey, mengapa? Apakah sebabnya? Okey, sebab Filipina telah menuntut hak terhadap Sabah dan perumuman rasmi ini dibuat pada Jun 1962 oleh Presiden Macapagal. Okey. Mengapa Filipina menuntut hak terhadap Sabah? Ini berdasarkan dakwaan bahawa Sabah masih merupakan sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. Mengapa Filipina masih mendakwa Sabah adalah milik Kesultanan Sulu? Ini berdasarkan perjanjian yang ditandatangani between Sultan Sulu iaitu Sultan Jamalu Alam dengan Baron von Overbeck. Okay, yang ditandatangani pada 22 hari bulan Januari 1878. Okay, boleh nampak? Okay, cikgu besarkan. Okay, so Baron von Overbeck. Okay, tambah isi-isi di sini ya. Okay, so Baron von Overbeck kemudian menjual hak pajakannya kepada Alfred Dent. Okay, Alfred Dent, dan Alfred Dent ini kemudian berjaya memperolehi piagam diraja daripada British. Okay, daripada piagam diraja ini, Alfred Dent ini kemudian menubuhkan syarikat perdagangan. Okay, dan syarikat perdagangan pada 1881 dikenali sebagai SBUB, iaitu Syarikat British Utara Borneo. Okay, so sejak itu SBUB lah yang memerintah Sabah. Okay, sehingga kedatangan Jepun. Okay, so pada 1946 SBUB telah menyerah Sabah kepada British, yang tempoh kita telah belajar. Okey, dan pada 22 hari bulan Januari 1958, pajakan itu telah diisytiharkan tamat oleh waris Sultan Sulu yang terakhir, iaitu Sultan Ismail Kiram. Okey, boleh ya? So, balik lagi kepada sini. Filipina akhirnya mengiktiraf penubuhan Malaysia pada Jun 1966 menerusi usaha membaiki hubungan antara kedua-dua negara melalui penubuhan Mafilindo. Okay, ini murid-murid akan belajar lebih lanjut sewaktu langkah-langkah pembentukan Malaysia
bagi sesi yang seterusnya. So, itu secara keseluruhan reaksi Filipina. Okay, menentang sebab menuntut hak Sabah, tapi akhirnya juga mengiktiraf penubuhan Malaysia. Okay, so boleh ya. So, secara keseluruhan, murid-murid hari ini telah belajar reaksi negara luar, iaitu reaksi Indo-Indonesia. Tindakannya melalui konfrontasi, okay, dan juga apakah insiden yang membawa kepada berakhirnya konfrontasi. Okay, dan satu lagi kita pergi reaksi Filipina. Okey, itu sahaja secara keseluruhan yang kita belajar. Okey, jumpa sesi seterusnya.